Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin wa alihi washabihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'i ghadani wa shifaiha wa nuril absari wa alihi washabihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ya Allah ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna bil dunya wal akhirah wa alhiqna bis salihin. Allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi yassir wa la ta'sir ya karim. Rabbi birham la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya, sedang mendengar yang saya hormati sekalian semuanya dan jemaah-jemaah masjid dan surau. Malam ini adalah malam pertama saya bagi buat rekaman secara YouTube, iaitu berceramah saya bernama ini tajuk doa seorang ibu. Jadi yang saya baca pada pelajaran malam ini, khususnya pada kita semua yang mempunyai anak lelaki dan perempuan, dan masa sekarang kebanyakanlah anak-anak kita ini memang tak seperti masa kita masa kecil-kecil dulu. Sangat menghormati mak dan ayah, tetapi waktu sekarang ni banyak sangat yang bolehlah katakan melawan mak dan ayah, tak kira lelaki atau perempuan, sama ada tak balik rumah dan itu semua melawanlah mak dan ayah. Jadi saya bacakan sedikit kita ini bertajuknya doa seorang ibu itu. Adapun asal boleh katakan mulut ibu itu masin pun sama jugalah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Luqman Hakim menceritakan pada zaman dahulu di sebuah negeri Arab ada seorang pemuda yang sangat terhormat dan dihormati. Kerana apa? Kerana ketinggian ilmuannya. Dan dia sangat disukai oleh orang ramai kerana budi dan amalannya. Ilmunya yang sangat tinggi itu menyebabkan namanya harum di serata negeri itu. Ibunya sangatlah berbangga kerana mempunyai seorang anak yang dihormati oleh setiap orang. Di mana saja namun namanya pastilah menjadi perbualan orang pada zaman itu. Di suatu hari pemuda itu tersebut bercadanglah untuk pergi ke Mekah kerana ingin menuntut ilmu dengan lebih tinggi lagi yang apa yang dia sedia padanya. Dia merasakan bahawa ilmu yang ada padanya masih belum mencukupi. Lantas dia cuba memujuklah ibunya agar membenarkannya. Dia pergi dengan lantaslah dia cuba memujuk ibunya agar membenarkan dia pergi. Dengan derayan air mata, ibunya pun berkata, maklumlah anak seorang lelaki yang disayang ramailah orang. Anakku, kata ibunya, pada suatu malam engkau adalah mutiara hatiku. Ibu akan menderita jika engkau pergi ke Mekah. Ibu sudah tua. Ibu tidak sanggup untuk berpisah dengan engkau, apatah lagi engkau akan berada di sana bertahun-tahun lamanya. Batalkanlah saja niat baikmu itu, nak, rayu ibunya. Saya menasihatnya. Pemuda itu berasa amat kecewa dengan kata-kata ibunya. Tetapi semangatnya untuk menuntut ilmu agama di negeri Mekah itu telah luntur dari hatinya. Tidak luntur dari hatinya. Malah dia akan tetaplah pergi kerana tekadnya sudah tidak dapat dibendung lagi. Maka keesokan harinya selepas dia mengerjakan sembahyang subuh, dia pun berangkatlah ke Mekah. Dia tidak menghiraukanlah nasihat ibunya itu. Ini adalah berjumlah ibunya pada jalan yang baik. Dia nak menuntut ilmu. Kini tinggallah ibunya yang sudah tua di rumah bersendirian. Dengan derayan air mata, hatinya begitu sakit
apabila mengenangkan anaknya yang tidak mempedulikan nasihatnya lagi. Ya Allah, kata ibunya merintih, sesungguhnya anakku telah membakar hati hamba dengan pemergiannya. Maka kau turunkanlah siksa kepada anakku itu, ya Allah. Inilah dia satunya dikatakan mulut ibu itu masin. Setiap kali selepas sembahyang, ibunya akan berdoa seperti itu setiap kali sembahyang. Dalam pada masa itu, anaknya sudah sampai di Mekah. Di sana dia begitu giat mencari ilmu dan beribadat. Pada satu malam yang gelap gulita, berlakulah satu musibah menimpa dirinya. Pada waktu itu, ada seorang pencuri masuk ke rumah seorang saudagar yang kaya. Akan tetapi perbuatan pencuri itu telah disedari oleh tuan rumah itu. Pencuri itu telah lari lintang pukang untuk menyelamatkan diri. Tuan rumah itu teruslah mengejarnya hingga sampai ke sebuah masjid. Oleh kerana terlalu panik atau mengelabah, tak tahu nak arah ke mana tuju lagi, pemuda itu teruslah masuk ke dalam masjid untuk berlindung. Kebetulan pada masa itu terdapat seorang pemuda yang khusyuk berzikir sebagai helah untuk menyelamatkan diri. Pencuri itu pun terus berteriak sambil menudingkan jarinya ke arah pemuda yang sedang berzikir dan bermunajat kepada Allah. Pencuri, teriak pemuda itu kepada orang yang mengejar dia. Yang sebenarnya pemuda itu yang mencuri. Mendengarkan teriakan itu, tuan rumah tersebut teruslah berlari masuk dalam masjid dan menangkaplah pemuda itu. Pemuda itu terpinga-pinga apabila dirinya ditangkap. Sedangkan satu kesalahan pun dia tak lakukan. Berbagai-bagai penapian yang dibuat, namun tuan rumah itu terus menyeretnya keluar dari masjid itu. Kemudian tuan rumah itu mengikat tangannya, lalu pemuda dibawalah menghadap raja zaman itu. Dengan perasaan marah, tuan rumah itu terus menceritakan segala kesalahan pemuda tersebut. Tanpa membuat pertimbangan yang sewajarnya, serta soal selidik yang terperinci, maka raja itu pula terus menjatuhkan hukuman ke atas pemuda itu. Dengan kedua kaki dan tangannya dipotong, serta kedua matanya dicungkil bijinya. Dengan perasaan yang amat hiba, pemuda itu menerima hukuman raja dengan tenang. Setelah hukum itu dilaksanakan, raja itu memerintahkan pula supaya pemuda itu diarak di khalayak ramai di sepanjang jalan. Pegawai-pegawai raja itu berkatalah kepada orang ramai, cedahnya daripada macam tempat kita ni, masjid ataupun surau, daripada tempat kita ni ke Pekan Port Dickson lah. Katanya, inilah akibatnya kalau mencuri barang-barang. Pemuda yang dituduh mencuri itu berkata kepada pegawai-pegawai raja yang membawanya, wahai pegawai, janganlah engkau berkata begitu. Kata begitu mana? Iaitu inilah akibatnya kalau cuba mencuri barang orang. Itu yang perkataan itu, janganlah berkata. Jadi ubahlah percakapan itu sambil aku dibawa keliling negeri, keliling pekan. Wahai pegawai, janganlah engkau berkata begitu. Sebaiknya katakanlah begini, inilah balasannya kalau orang yang durhaka kepada ibunya. Dialihnya kepada ayat dia sendiri. Para pegawai itu menjadi hairan. Tangan dah putus ya ni. Tangan dah putus, kaki dah kepotong, mata dah kena cungkil. Para pegawai itu menjadi heranlah mendengar saranan pemuda itu. Hati mereka ragu-ragu, apakah ucapan pemuda itu betul ataupun berpura-pura. Akhirnya para pegawai raja itu menyelidiklah latar belakang pemuda yang dituduh mencuri itu. Setelah diselidik, ternyatalah pemuda itu bukanlah pencuri yang sebenar. Dengan perasaan kasihan,
para pegawai raja itu membebaskannya lah, lalu dihantar pulanglah ke rumah ibunya. Ketika sampai di perkarangan rumah ibunya, para pegawai itu teruslah meletakkan mukanya di pintu rumah ibunya. Keadaan yang cacat menyebabkan dia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali memanggil-manggil dari luar. Dari dalam rumah terdengar ibunya sedang berdoa. Ya Allah, ini doa ibu itu. Ya Allah, apabila engkau turunkan cobaan kepada anakku, kembalikanlah dia ke rumah ini supaya hamba dapat melihatnya. Itulah kata ibunya. Masih lagi ia berdoa, iaitu sumpahan ibu tadi, ataupun doa ibu tadi masih lagi berdoa tentang anak dia yang degil tak dengan saatnya, jangan pergi ke Mekah untuk mencari ilmu. Akhirnya pergi juga, inilah balasannya Allah bagi. Oleh kerana tidak tahan dengan mendengar doa ibunya itu, tanpa disedari air matanya jatuh bercucuran, lantas dia berpura-pura menjadi pengemis. Ya Tuhan, berilah hamba sedekah. Datanglah ke sini. Terdengar suara dari dalam. Bagaimana saya dapat masuk sedangkan saya tidak mempunyai kaki? Jawab anaknya. Tapi dia tahu yang itu adalah anaknya. Kalau begitu, hulurkanlah tanganmu. Jawab ibunya tadi dari dalam, yang masih belum mengetahui bahawa di luar itu adalah anaknya. Tuhan, maafkanlah hamba kerana hamba tidak mempunyai tangan, kerana tangan hamba telah pun dipotong. Kalau begitu, bagaimana aku dapat memberikanmu makanan? Sedangkan aku ni bukan murhimmu, jawab ibunya. Tuan, janganlah Tuan khawatir kerana kedua-dua belah mata hamba telah pun buta, jawab anaknya. Ibunya yang masih belum mengetahui bahawa di luar itu adalah anaknya sendiri, terpaksalah keluar membawa sekeping roti untuk disuapkan ke mulut anaknya. Sebaik saja roti itu nak disuapkan ke dalam mulutnya, pengemis itu terus rebahlah dirinya di pangkuan ibunya sambil menangis. Ibu, maafkanlah saya ibu. Sebenarnya saya adalah anak ibu yang telah mengalami nasib seperti ini. Ibu, saya telah berdosa terhadap ibu. Maafkanlah saya ibu. Saya berdosa padamu ibu. Setelah dia mengetahui bahawa pengemis itu adalah anaknya, dia teruslah memeluk anaknya sambil menangis, meraung-raung kerana melihat keadaan anaknya yang mengerikan. Oleh kerana tidak sanggup melihat penderitaan anaknya, ia teruslah menadahkan tangan sambil berdoa. Apa doanya? Setelah dia lihat anak dia telah menjadi begitu, kehendaknya tadi kabul oleh Allah Ta'ala. Ya Tuhan, saksikanlah bahawa semua kesalahan anakku telah hamba maafkan. Tetapi seksa anakku sungguhlah mengerikan. Hamba tidak sampai hati melihat keadaan anakku yang cacat sedemikian rupa. Ya Tuhan, Kau akhirilah hidupku bersama anakku ini agar kami tidak menanggung malu. Dengan kehendak Allah yang maha besar, maha agung itu lagi maha esa, doa ibu itu telah dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dia dan anaknya matilah bersama-sama. Begitulah nasib anak yang tidak menuruti perintah ibunya dan orang-orang yang tua, iaitu yang kurang reda di dalam mencari ilmu. Itulah di antaranya cerita yang nak buat ni. Ini perkara ni kalau berlaku pada diri kita jemaah semua, janganlah sampai kita mendoakan anak kita jadi begitu.
Kerana apa? Doa ibu tu masin. Cakap ibu tu kalau makbul dengan Allah Ta'ala. Begitu juga si kaum ibu bapa, begitu juga lah. Tapi lebih ibu lagi. Kerana ibulah yang mengandungkan, yang membesarkan, yang buat cuci segala-galanya pada anak kita kecil. Kita masa kecil. Kalau siapa yang ada masih ibu lagi, jagalah ibu ataupun ayahnya itu. Kerana orang siapa yang menjaga ibunya, ayahnya dengan ikhlas hati, tarik ila jannah. Selain daripada amal-amal yang lain tetap dibuat sama. Tarik ila jannah bukan jalan ke surga. Tarik ni kalau di dalam bahasa Arab, tarik ni adalah lorong. Kalau jalan tu syarik, tu jalan raya. Jadi kalau kita pergi Mekah kan kita tengok tu tarik imam, kita lorong imam. Tu khasnya tu. Jadi janganlah kita cepat nak siasatlah dulu. Begitu juga kalau kita sebagai ketua, janganlah orang begitu tak siasatlah dahulu. Jadi siasat betul-betul benar-benar dia ini disahkan sahih melakukan serta perkara yang tak diingini, patut dihukum sebagai potong kaki dan tangan tadi, barulah jalan hukum. Kalau saya ini tadi dapat tangkap tu bagi pada raja, raja kata potong tangan, kaki, tungkai biji mata dia. Pada asal-usul orang yang disegani, tapi Allah lebih mengetahui ya. Tapi dah ibu dah doa setiap pagi, petang, siang, malam solat dan sampai waktunya dah di antara keadaan buta, tangan dah terpotong, kaki dah terpotong pun mak dia masih lagi mendoakan dia. Sampai dia mengubahlah dirinya, tak andukan anaknya, pengemis, minta sedekah sekeping roti. Akhirnya kebijaksanaan inilah dia juga. Taman anak datang, kaki saya tak ada lagi, macam saya nak masuk, dan juga sebenarnya sampai tangan tak ada lagi. Macam mana katakan bukan muhram tadi, saya pun tak boleh melihat, mata tak ada lagi. Maka dengan itu juga Allah gerakkan hatinya, bawa lah roti pergi bagi makan pengemis itu. Allah kata kejutnya, bila nak dibagi makan seorang itu adalah anak dia sendiri. Siapa yang tidak jadi perkara begitu baca dia tadi mesti sedih dan dia anak itu. Kalau kita minta kepada Allah Ta'ala, Tuhan kabulkan. Dia minta, mana Allah Ta'ala kabulkan. Dan itu cakap ibu tu ya, balik kata kita kan, saya cakap kita ni doa. Ya, kalau kita cakap tak sekali tak doa, tak makbul, 40 kali apa macam jadi. Contohlah saya nak buat kata satu contoh ya. Satu rumah yang tak ditinggalkan oleh penghuni yang mungkin lama ataupun busut. Datang orang kata, rumah tinggal tu ada hantu seorang. 10 orang kata berhantu, 20 orang kata berhantu, 39 orang kata berhantu. Yang ke 40 orang sah berhantu rumah tu. Begitu juga busut tu tak ada berhantu, hanya rumah anai-anai. Tetapi oleh kerana manusia jugalah telah bercakap membantu, jadi akhirnya busut tu jadilah hantu. Dapat belakang orang yang non-Muslim, terus dia bohnya kain kuning lah, pasang colok dan sebagainya, dia bersama jadi semua lah dia tempat-tempat tu. Oleh kita janganlah kita cakap yang kata tadi pada mak dan ayah kepada anak je, kerana cakap ayah dan ibu tu masin. Jadi makbul lah masin tu di situ. Jadi semoga saya dapat ini baca ini, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan jemaah yang dihormati, siapa yang ada anak itu bagilah tahu ke dia cara seminta lalu atau suruh dia baca yang dalam WhatsApp tu. Suruh apa jadinya. Waktu dia melawan bukan melawan kerana malas belajar, bukan melawan kerana nakkan sesuatu tak dapat, nak beli handphone tak dapat, melawan mak dan ayah. Tapi ini melawannya jangan pergi menuntut ilmu. Tapi ilmu itu kita boleh tuntut. Dia nak buat. Oleh kerana ibu, Allah reda pada ibu kalau sekiranya anak tu tak dibenarkan. Allah tu reda pada ibu. Kalau dia tu orang amal solat, amal kaji banyak, tapi ibu tak reda, tetap Allah tak reda. Kita janganlah kita ada jadi imam besar dan sebagainya. Kalau ada salah kita pada mak ayah kita, jadi amal kita durhaka mak ayah kita, tak minta ampun, bermakna masih lagi berdosa. Oleh itu saya sarankan diri saya sendiri, ada tuan-tuan dan puan-puan yang masih ada mak ayah, selalulah ziarah mak dah lepas PKP tu. Ataupun telefon nak tanya khabar.
Kerana kita sebagai mak dan ayah, tuan-tuan pun mesti siapa ni kat siapa pun. Kalau anak tu telefon sampai sebulan, apalah budak ni mahal sangat kalau tu pun. Jadi ayah ada mak ayah tu telefonlah mak atau ayah kita ni, beritahu dia apa khabar mak, saya baik, ada baik, mak pun gembira lah. Sebab kita sendiri pun macam tu juga. Tapi jangan jealous lah pada ayah, yang ayah jealous pada ibu, pada anak lebih pada ibu. Memang anak lebih pada ibu. Pasal dia memelihara daripada kecil, buat susu dan sebagainya. Jadi ayah puang berdamping anak kecil, maka ia akan lebih pada ibu. Apa-apa pun anak kecil kita, dia akan tetap panggil ma dulu. Dia jarang panggil ayah atau pak. Jadi kita sekat ni sajalah. Saya minta ampun dan maaf kalau ada khilaf kita dalam keadaan sedang ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.